Welcome back. If you've just tuned in, you're watching the Malaysia Book of Records. What I have here is a hockey stick. And I bet most of you are wondering, what has a hockey stick got to do with our next record? What say we find out? Once in every year, University Science Malaysia in Penang turns into a hive of activity, buzzing with high sportsmanship and excitement, especially amongst the hockey fraternity. The commotion is all part of the most prestigious hockey event, the USM Penang Hockey Carnival. Commonly known as Pesta Hockey among the local and foreign hockey players, the carnival never fails to cultivate the spirit of sheer excitement and enthusiasm. The three-day tournament was held on the 4th to the 6th of December 1998 at the Mindan and AstroTurf Stadium in Penang. Guests and spectators who attended the event were treated to a back-to-back action. The thrills and spills were enough to keep the spectators glued to their seat. Each game managed to captivate the audience with their fancy stick play and fast-paced footwork. The Hockey Carnival began in 1973 with only 36 teams. This yearly event was managed and organized successfully by University Science Malaysia. Thanks to their superb administration, the number of participating teams kept increasing ever since. So much so that in 1998, the carnival was touted as the biggest hockey carnival. A total number of 276 teams from over 15 countries participated in the event. The teams, which consisted of both 6 and 7 players, were competing for various titles. In order to stand a chance to win, a team must win in succession in order to advance to the final round. The number of participating teams is in itself a testimony of the proficiency and experience of the steering committee and management involved each year. It is these attributing factors that have contributed to such overwhelming response. To ensure that the tournament ran smoothly, a total of 36 umpires were selected from 7 states to help out in mediating the games. Adding a little bit of color to the grand finale was a cultural dance performance. The winners of the tournament went back with trophies and cash prizes. Apart from promoting the popularity of hockey among Malaysians, the Hockey Carnival also serves as a venue to nurture players to excel in the performance and eventually to be selected to represent our country in the international arena. The two-day carnival was teeming with fast-paced action and astonishing performance by some of the most gifted players in hockey.
The Malaysia Book of Records officials that were there to witness the event also noticed a lot of potential future national players. And through performances, I guess it's safe to say that a particular sport is in good hands. I'd like to take some time to share an interesting record from this book. To what extent will a person go to be creative? Well, the answer lies in our next record holder. On July 7th, 1996, Albert Yip Sun Hun of Penang skipped all the way across the Penang Bridge. The feat was performed in conjunction with the Penang Bridge Run. The then 39-year-old chief engineer of Crown Prince Hotel Penang covered a distance of 22.3 kilometers. What's more, Albert skipped continuously for 2 hours and 40 minutes to accomplish this feat. And although the weather was particularly cooler, Albert still had to stay focused and maintain the tempo. After an hour or so of skipping, fatigue started to take its toll on Albert. But like any true sportsman, hard work and perseverance is part and parcel of what it takes to be a record holder. In the end, Albert successfully made it to the finishing. The feat was nothing short of extraordinary. The Malaysia Book of Records is proud to have Albert Yip listed in our book. Coming up next is a school with the most number of straight A students. Find out what we mean when we come back. Ya, selamat kita berjumpa lagi dalam Jendela Pagi hari Selasa. Mudah-mudahan saja saudara dalam keadaan sejahtera pada pagi ini, dan kita meneruskan bicara dalam Jendela Pagi hari ini dengan satu pesta, iaitu Pesta Hoki USM Penang 2000 yang dijangka berlangsung pada 24 hingga 26 November 2000 di Padang Minden dan juga di Stadium Hoki Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Dan bersama saya pada pagi ini ialah 3 orang tetamu yang kita undang untuk membicarakan perkara ini, iaitu AK Alejandran, pengurusi Pesta Hoki USM Penang 2000. Selamat datang AK, dan Eric Hoyu Leong,
naib pengurusi Pesta Hoki USM Penang 2000. Selamat datang. Dan Sabariah Datuk Muhammad Saleh Patih Akhir, penyelaras Pesta Hoki USM Penang 2000. Selamat datang. Saya nak mula dengan AK Al-Jenderal. Bagaimana USM boleh bertindak sebagai penganjur pada Pesta Hoki? Selamat Encik. Dan pada pendapat saya, USM ni boleh bertindak sebagai seorang penganjur kejohanan ini sebab disebabkan oleh tenaga kerja yang ramai. Sebab dalam kejohanan ini, penglibatan mahasiswa dan mahasiswa adalah amat baik dan adalah 100%. Boleh juga dikatakan kejohanan ini dianjurkan oleh mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Malaysia dengan bantuan staf daripada Unit Sukan dan juga daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar. So saya rasa ini adalah maksud saya poin utama yang menyebabkan universiti boleh jadi penganjur Pesta Hoki USM Penang. Eric, ini adakah pertama kali USM menganjurkan pesta seumpama ini? Ini adalah kali ke-27. Oh, sudah banyak kali. Sudah 27 tahun. Ya. Jadi ini kata di peringkat antarabangsa perkara ini. Jadi boleh terangkan kepada kita bagaimana tugas-tugas dijalankan. Sebab ini melibatkan bukan saja orang di Malaysia, peserta diam, tapi juga peserta daripada luar negara. Jawatan kuasa kami telah mula merancang pesta ini sejak 9 bulan lepas. So, kami cuba untuk mempelawa pasukan-pasukan daripada seluruh dunia untuk datang ke kejohanan kami. Berapa pasukan yang diundang setakat ini? Kami telah mempunyai 10 pasukan daripada Sri Lanka, 2 pasukan dari Singapura dan 1 pasukan dari Thailand. Jadi dijangkakan berapa ramai peserta agaknya akan menyertai? Okay. Kalau dikatakan pemain, saya rasa di antara 2,000 pemain akan menyertai Pesta Hoki USM Penang. Jadi 2,000 orang ni akan berkumpul di Padang Medan Universiti Sains Malaysia. Dan kalau saya katakan, saya lebih mengatakan Pesta Hoki ini adalah satu karnival hoki yang dianjurkan oleh Universiti Sains Malaysia. So pada setiap tahun kita mempunyai jumlah pemain seramai 2,000 orang dan termasuk official yang seramai 2,000 orang lagi. So semua sekalinya adalah 4,000 orang akan berada di Pulau Pinang di USM untuk menyaksikan aksi-aksi hebat pemain-pemain hoki negara dan juga bakat-bakat yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar sekolah. Saya nak beralih kepada Cik Sabariah Datuk Saleh sebagai penyelaras Pesta Hoki USM Penang. Ini satu usaha yang dibuat oleh pihak penyelaras lah. Jadi apakah usaha-usaha lain untuk supaya orang ramai tahu tentang pesta yang akan diadakan ni dan bagaimana penyertaan orang ramai untuk menonton pesta ini? Okey, setakat ini saya sedang mengadakan temu ramah radio supaya dapat mempublisikan lagi Pesta Hoki. Selain itu, Selamat Pagi Malaysia ni. Jendela Pagi. Jendela Pagi. Dan juga surat khabar kami mendapat sebab salah satu daripada sponsor kami adalah salah satu surat khabar terbesar di Malaysia, iaitu New Straits Times. Oleh itu kami mendapat liputan daripada akhbar tersebut. Selain itu kami juga cuba mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik seperti karnival. Kami akan mengadakan pesta di mana akan terdapat gerai-gerai di sana. Yes. Jadi oleh itu jadi bukan saja ada permainan pesta hoki ni, tapi ada macam-macam lagi yang lain. Ada karnival dan ada juga pameran dan kemungkinan akan ada persembahan basikal flatland. Basikal? Flatland cycling. Salah satu acara ekstrim itu untuk sebagai hiburan juga kepada para penonton. Selain daripada menonton hoki, mereka juga boleh melihat. Siapa yang mempersembahkan basikal flatland tadi? Ada seorang remaja yang akan mewakili Malaysia, namanya Reza. InsyaAllah lah. Jadi dipilih ya. Jadi berapa lama pesta ini akan berlangsung? 3 hari, yang itu dari 24 hari bulan sehingga 26 hari bulan November. Jadi saya balik pada Eric, macam mana dengan orang ramai nak masuk ni? Ada bayaran tiket apa sebagainya? Oh, tiada bayaran. Masuk adalah percuma. Sesiapa juga yang boleh datang untuk melihat kejohanan ini, karnival ini. So
So pelawat-pelawat akan berada di seluruh USM untuk melihat kejohanan ini, karnival ini, melihat perlawanan dan juga membeli belah di gerai-gerai kami dan juga gerai-gerai sponsors kami, penaja. Ya. Jadi saya nak balik pada AK Alejandran. Ini pertandingan pesta hoki ini dan karnival. Ini dia dikatakan pesta hoki USM Penang, tapi macam-macam ada di sana. Pada 24 hingga 26 November. 26 selama 3 hari ya. Jadi tadi Sabariah dah sebut tentang adanya jualan, pameran dan sebagainya. Ada bagaimana dengan pertandingan itu sendiri? Adakah dia berapa jenis pertandingan yang diadakan untuk pesta ini? Okay, kalau katakan pertandingan ini adalah pertandingan 6 sebelah dan 7 sebelah. 6 sebelah ini adalah untuk kategori lelaki, manakala 7 sebelah adalah untuk kategori wanita. So masa perlawanan adalah 6 minit pertama untuk separuh masa pertama, 1 minit untuk rehat dan 6 minit lagi adalah separuh masa kedua. So dengan ini saya rasa dengan 6 minit ni jumlah 15 minit ini kami dapat menghabiskan jumlah perlawanan sebanyak 580 perlawanan dalam masa 3 hari. 580 perlawanan dalam masa 3 hari. Macam mana dengan pengadil-pengadil yang dari segi pengadil kami mendapat bantuan daripada Penang, maksud saya Persatuan Hoki Negeri Pulau Pinang. Kami bekerjasama dengan mereka untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari segi teknikal dan juga nasihat-nasihat untuk mendapatkan pengadil-pengadil kejohanan yang daripada seluruh Malaysia. Dan kami juga mempunyai pengadil-pengadil yang bertaraf antarabangsa dalam kejohanan kami yang pernah mewakili Olimpik, Sukan Commonwealth dan seterusnya. Sabariah, bagaimana dengan hadiah-hadiah yang bakal diberikan kepada peserta-peserta? Setakat ini kami adakan hadiah dalam bentuk wang dan barang-barang lain. Itu sebanyak RM20,000 keseluruhannya jumlahnya. 20? RM20,000. RM20,000 keseluruhan untuk semua ini. Tadi kita sebut bahawa begitu ramai penyertaan 400 tadi pasukan 280 setakat ini. Setakat ini. Keseluruhan kalau ada lagi yang tak masuk lagi ataupun pada tahun ini kami berhenti pada 280. Sebab kami rasa untuk kami bagi pesta hoki untuk mendapatkan kuantiti itu adalah mudah. Dan tahun ini kami amat menekankan kepada kualiti. Sebab itu kami nak pesta hoki digelar sebagai pesta yang berkualiti, permainan hoki yang berkualiti. Sebab itu kami berhenti pada 280. Sebab kalau dikatakan kami juga pernah menolak banyak tawaran daripada pasukan-pasukan lain. Sebab kami rasa hanya pasukan yang berkualiti saja dapat menyertai pesta hoki USM Penang. Macam mana kita nak jaga kualiti ni? Mungkin boleh ni Eric. Macam mana you nak menentukan kualiti sesuatu pasukan yang bertanding ni? Mungkin ada satu pendekatan yang digunakan. Ya, pada setiap tahun the second round pada pusingan kedua, pasukan-pasukan yang telah memasuki pusingan kedua akan dipelawa masuk pada tahun akan datang. Itu adalah salah satu cara. Kemudian kami mempunyai barisan penasihat yang akan melihat pasukan-pasukan yang menyertai karnival kami dan mereka akan memberikan nasihat pasukan siapakah yang akan dibenarkan masuk. Jadi kalau melihat kepada jumlah penyertaan ni 280 ni memang nampak yang dipilih ni dah berkualiti lah. Kita kata begitulah ya. Berapa ramai pasukan Malaysia Sabariah yang bertanding? Pasukan dari negara kita. Pasukan dari negara kita. Ada juga pasukan dari yang bermain untuk Liga Hoki Malaysia sekarang seperti Arthur Anderson, BSN, Sampurna Holdings dan terdapat juga pemain-pemain kebangsaan seperti Minarwan Nawawi, Kuhen dan sebagainya bermain dalam pesta hoki kita. Setakat ini keseluruhannya adalah daripada sebanyak 10 daripada luar negara, 14 daripada luar negara dan seterusnya daripada Malaysia. Ya, okay. Nak tambah? Kalau dikatakan, saya rasa semua pemain hoki akan berada di Padang Medan USM pada 24 hingga 26 November. Semua pemain hoki dari Malaysia akan berada di sana dan juga 10 pasukan daripada luar negara. Dan saya rasa kita boleh melihat aksi-aksi bintang yang
baru muncul dan juga bekas-bekas pemain kebangsaan dan juga pemain-pemain kebangsaan yang terkini. Satu lagi perkara mustahil ialah di sini ialah penglibatan pasukan-pasukan daripada Malaysia League. Kesemua pasukan-pasukan itu akan berentak di USM. Semasa kejuaraan ini. Saya. Eric nak tambah mengenai penyertaan peserta-peserta? Kebanyakan daripada peserta kami dalam pasukan-pasukan ini adalah yang ternama lah. Pasukan kebangsaan dan juga kebanyakan daripada pemain-pemain daripada kategori junior, remaja, bawah 18 tahun dengan 15 tahun dan juga 12 tahun akan menjadi pelapis pemain negara pada masa akan datang. Saya nak tanya Sabariah tentang persiapan yang sedang dibuat sebab tarikh pun nak katakan dekat sangat pun tak juga, tapi boleh kata dekat jugalah. Jadi sekarang kami sedang sibuk dan giat menyediakan padang dan sebagainya, dan juga menyediakan bahan-bahan pameran untuk pameran yang akan diadakan, penginapan bagi para peserta. Kami juga mengadakan projek adik angkat. Jadi kami sedang memberikan penginapan untuk mereka dan sebagainya. Projek adik angkat boleh cerita sikit projek adik angkat? Projek adik angkat ni kami mengambil para pelajar daripada sekolah menengah dan juga pra-universiti dan mengambil mereka dan tinggal di desa-desa yang disediakan di USM bersama kakak atau abang angkat, supaya mereka dapat mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana kehidupan di universiti. Jadi selain daripada ada hoki, ada juga mereka mendapat pengalaman kehidupan di universiti. Jadi ini satu usaha yang baik yang dibuat oleh USM, terutama sekali kerana ianya dilaksanakan oleh para pelajar. Macam Sabariah di tahun berapa sekarang? Tahun 2. Dalam bidang komunikasi. AK? Saya tahun akhir dalam bidang kimia analisis. Eric? Tahun akhir sains komputer. Jadi nampaknya anda hanya ini kali terakhir lah untuk terlibat dalam pesta hoki. Ya, kali terakhir. Macam Sabariah ada masa lagi lah untuk bergiat. Berapa tahun lagi ada Sabariah? Setahun lagi, insyaAllah. Setahun lagi, insyaAllah. Jadi saya ingin menyentuh tentang orang ramai yang bakal datang nanti. Adakah mereka boleh masuk gitu saja ataupun kena ambil tiket di mana-mana untuk menyaksikan acara ini? Memang terbuka kepada orang ramai. Untuk pasukan-pasukan yang terlibat, kami akan berikan borang confirmation form atau borang pengesahan penglibatan dalam hoki tamasya tersebut. Mereka hanya boleh memasuki USM dengan borang itu sahaja. Dan biasanya kami akan dapatkan nombor plat kenderaan mereka dan juga kami akan menghubungi Jabatan Keselamatan Universiti Sains Malaysia dan terlebih dahulu kami akan memberitahu mereka penglibatan mereka dalam tamasya ini dan supaya mereka tidak menghadapi sebarang masalah dengan pihak Jabatan Keselamatan kami. Saya nak tanya Eric tentang sebab ini bukannya baru. Pada tahun lepas siapa yang menjadi juara dalam pertandingan ini? Bagi kategori lelaki terbuka, juara tahun lepas adalah Klub Kilat KL yang kebanyakannya terdiri daripada pemain-pemain kebangsaan terdahulu dan juga pemain-pemain kebangsaan terkini. Manakala Naib Johan lelaki terbuka merupakan pasukan BSNC yang terdiri pada pemain-pemain kebangsaan sekarang. Contohnya Minawan Nawawi, Kevin Raj dengan penjaga gol Roslan Jamaluddin. Itu yang menang Yang perempuan? Pasukan wanita tak ada masa tu? Belum ada lagi? Ada. Ada juga? Jadi dan pada tahun ini macam mana jangkaan kali jangka dari segi siapa yang agaknya bakal atau pasukan kilat ni boleh lagi maintain ke macam mana? Saya rasa pada tahun ini pasukan-pasukan yang kami terima sama-sama handal. So kami tak boleh beri sebarang ramalan lah. Tapi saya pada pendapat saya antara pasukan daripada Liga Malaysia, salah satu pasukan akan muncul juara. USM tak ada antara tahun pasukan? ini kita sebanyak 5 pasukan daripada Universiti Sains Malaysia telah menyertai pesta hoki. 3 untuk kategori lelaki, manakala 2 untuk kategori wanita. Jadi 280 peserta ini akan bertanding. Tiap-tiap peserta dikenakan apa-apa bayaran untuk menyertai? Kami kenakan bayaran untuk pasukan sahaja. Bagi kategori lelaki terbuka dengan wanita terbuka RM150 Malaysia sebagai yuran penyertaan. Bagi kategori bawah 12
tahun lelaki sebanyak RM50 Malaysia iuran penyertaan. Bagi kategori lelaki bawah 15 tahun, lelaki bawah 18 tahun, wanita bawah 18 tahun kami kenakan bayaran sebanyak RM75. Jadi jelas bahawa pada pesta ini atau you panggil festival dia panggilkan festival hoki USM 2000 ini banyak sebenarnya acara-acara yang diadakan yang boleh ditonton oleh orang ramai. Walaupun acara ini sebenarnya dianjurkan oleh para pelajar Universiti Sains Malaysia dan memandangkan ianya sudah dijalankan selebih 27 tahun. Jadi ada apa masalah lagi yang dihadapi walaupun selepas 27 tahun mengelolakan pesta seumpama ini? Seperti biasa mesti ada orang cakap halangan yang harus ditempuhi. Tapi boleh kita tahu apa di antara sekali? Kalau katakan halangan, biasanya ahli jawatan kuasa pengelola pesta hoki mereka bekerja kuat untuk melaksanakan sesuatu. Tetapi kadang-kadang contoh kita ambil masalah hujan yang kita tidak boleh halang. So pada saat-saat terakhir kami terpaksa mengupakan kepada rancangan B. Sebenarnya pada kebiasaannya kami ada rancangan A dengan rancangan B. Ada plan A dan plan B. Dan pada saat-saat terakhir kita terpaksa tukar kepada plan B. So ini merupakan satu masalah lah kami rasa yang tidak dapat dielak. Plan A ni plan yang dah memang bagus lah. Tak ada hujan, cuaca panas dan sebagainya. Tapi kalau cuaca hujan macam mana agaknya? Boleh kita tahu macam mana perancangan? Untuk tahun lepas memang cuaca hujan. Tahun ini pun saya ingat ni sekarang musim tengkujuh ni. Jadi macam mana agak kemungkinan? Kami memang pasti kami dapat laksanakan pesta hoki tahun ini. Walaupun hujan, panas, kami memang laksanakan. Jadi kita nak tanya juga bagaimana sekarang yang datang ni 3 orang aja. Jawatan kuasa ni ramai saya rasa ni. Ya, jadi boleh cerita sikit macam mana jawatan kuasa mengelolakan majlis ini, macam mana dia punya apa orang kata komitmen oleh ahli-ahli. Jawatan kuasa kami terdiri daripada seorang pengerusi, 3 orang naib pengerusi bersama dengan setiausaha mereka, 1 bendahari, kemudian ada 18 bahagian. Bahagian-bahagian ini sebagai contoh ada bahagian publicity, bahagian penerbitan, pemasaran, teknikal pertandingan, peralatan, pengangkutan dan sebagainya. Setiap bahagian ini akan mempunyai tugas-tugas yang spesifik kepada bahagiannya dan setiap bahagian mempunyai komitmen yang sangat tinggi kerana mereka mempunyai tugas-tugas yang amat spesifik dan penting. Okey. Jadi nampaknya komitmen nampaknya memang begitu sekali hebatlah kita katakan. Ini saya nak tanya sabar ya. Ini kita ada lebih kurang 2 minit saja lagi. Bagi setengah orang mungkin kegiatan luar ni boleh mengganggu pelajaran. Ini bagaimana? Saya rasa tak, sebab ini kegiatan ni memang kita peluang macam melatih dari segi kepimpinan, nanti kita menguruskan masa sebab macam kita kena pergi kelas tapi malam pula kita pergi meeting untuk pesta hoki. Jadi kami menjadualkan meeting supaya tak bercanggah lah dengan kelas-kelas kami kan. Selain daripada itu kami juga dapat mempraktikkan apa yang kami pelajari di sekolah. Contohnya saya pelajar komunikasi. Jadi saya menguruskan publicity dan sekarang kita boleh lihat bagaimana saya berjaya macam mempraktikkan apa yang dipelajari. Jadi nampaknya bukan saja teori awak pelajari tapi praktikalnya itu. Macam mana dengan AK? Bagi saya pelajar kimia analisis. Saya tak dapat praktikan apa yang saya belajar dalam kuliah di dalam pesta hoki. Tapi saya daripada pesta hoki saya banyak belajar. 6 tahun saya dalam pesta hoki ini saya banyak belajar mengenai cara-cara kepimpinan. Bagaimana hendak mengatasi masalah, bagaimana hendak untuk mentabahkan diri dan bagaimana hendak memotivasikan penyelaras-penyelaras saya, naib-naib pengerusi saya yang saya rasa setia bersama saya selama 9 bulan. So saya banyak belajar daripada pesta hoki ini dari segi kepimpinan. Eric? Saya memasuki pesta hoki ini, saya dapat melihat apakah bergaul dengan dunia pekerjaan dengan lebih baik. Saya dapat melihat bagaimana dunia pekerjaan berfungsi kerana saya dapat berhubung dengan penaja-penaja, dengan pemberita, newspaper, surat khabar, dengan radio dan televisyen.
So, ia memberikan pengalaman yang luas lah pada saya. Pengalaman yang sangat baiklah saya rasa untuk anda semua. Kita akan mengucapkan anda semua semoga sukses dengan usaha anda untuk menganjurkan Festival Hoki USM Penang 2000 yang akan diadakan pada 24 hingga 26 November ini, iaitu di Padang Minden, Stadium Hoki dan juga Stadium Hoki USM di Pulau Pinang. Dijangkakan 280 penyertaan akan ambil bahagian dalam pesta ini, dan anda semua yang mengikuti siaran Jendela Pagi ini kita jemput untuk hadir memeriahkan festival hoki USM Penang. Dan kita ucap terima kasih banyak kepada Sabariah Datuk Muhammad Salim Patihahir selaku penyelaras Pesta Hoki USM Penang 2000, dan AK Alexander pengurusi, dan juga Eric Hoye Leong kerana telah bersama kita pada pagi ini. Terus saja kita sekarang untuk mengikuti berita mutakhir. Kita ketemu lagi selepas itu.